Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 3. Apa kabar murid-murid tahun 3 pada hari ini? Cikgu harapkan semua murid berada dalam keadaan sehat dan baik. Baiklah murid-murid, pada minggu ini kita masih lagi meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi, bagi subjek matematik pada hari ini, kita masih lagi melihat kepada topik yang keempat, yaitu wang. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan melihat kepada standard kandungan 4,5 bahagi wang. Jadi hari ini kita akan melihat kepada operasi bahagi. Pada minggu lepas kita telah mempelajari mengenai operasi darab yang melibatkan wang. Manakala bagi standard pembelajaran, kita akan melihat kepada 4,5.1 yaitu menyelesaikan ayat matematik bahagi melibatkan nilai wang dalam lingkungan RM10.000 dengan nombor 1 digit, 10, 100 dan 1000. Manakala untuk objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menjawab sekurang-kurangnya 4 daripada 5 soalan melibatkan nilai wang dalam lingkungan RM10.000 dengan nombor 1 digit dengan betul. Sekiranya murid-murid dapat menjawab 4 daripada 5 soalan dengan betul, maka kamu akan mendapat tahap pencapaian 3. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat kepada contoh yang terdapat di dalam buku teks kamu. Kamu boleh buka buku teks matematik jilid 2 pada muka surat 11. Kita lihat di sini apa maksud bahagi yang melibatkan wang. Jadi konsep bahagi ini telah kita pelajari semasa berada di dalam kelas pada awal tahun. Jadi kita lihat semula apa itu bahagi. Jadi kita dapat lihat situasi di sini. Soalan di sini minta berapakah wang setiap orang akan dapat. Jadi kita dapat lihat terdapat 2 orang murid. Dia telah memenangi pertandingan reka cipta. Jadi dia telah mendapat hadiah sebanyak RM500. Jadi itu wang hadiah yang mereka dapat. Jadi sekarang wang RM500 ini kita perlu bahagikan kepada 2 orang murid secara sama banyak. Bahagi maksudnya kita berikan atau kita kumpulkan sesuatu objek itu atau nilai secara sama banyak. Jadi yang murid perempuan ini akan dapat berapa dan murid lelaki ini akan dapat berapa. Jadi kita akan menggunakan konsep bahagi. Jadi RM500 kita akan bahagi kepada 2 orang. Jadi seorang akan dapat berapa? Jadi di sini kita dapat lihat terdapat gambar rajah. Jadi ini juga salah satu cara atau konsep bahagi di mana dia membahagikan secara satu persatu. Contohnya anak murid perempuan ini diberi 100 ke sini, kemudian 100 ini bagi dengan yang lelaki. Dan 100 ini bagi dengan perempuan, ini bagi dengan lelaki. Jadi ada tinggal 50-50. Jadi bahagi balik, yang ini untuk yang murid perempuan dan yang ini untuk murid yang lelaki. Jadi seorang akan dapat, kita boleh kira 100, 200, 100, 200, 250. Jadi yang perempuan akan dapat 250 dan lelaki 100, 200, 250 juga. Jadi yang perempuan dapat 250, yang lelaki pun dapat 250. Jadi nilai wang mereka sekarang sama banyak.
Cara kedua, murid-murid boleh menggunakan bentuk lazim. Ini adalah bentuk lazim untuk bahagi. Jadi macam mana kita nak bahagi? Kita akan masukkan 500 ini ke dalam rumah. RM500 dibahagi, ini rumah dia, bahagi oleh dua orang. Jadi kita akan menggunakan sifir 2. Jadi kita akan guna 2 darab 2 dapat 4. Kemudian bakinya 1. Dan sifar ini kita bawa turun. Sekarang kita akan bahagi 10. 2 darab 5 kita akan dapat 10. Jadi sekarang sifar tolak sifar, 1 tolak 1, sifar. Dan sifar ini kita bawa turun. Kemudian 2 darab sifar kita akan dapat sifar dan tiada baki. Jadi jawapan di atas ini adalah untuk seorang. Jadi setiap murid akan dapat RM250. Jadi ini adalah secara seimbas lalu konsep bahagi. Jadi ingat, bahagi maksudnya kita kena kumpulkan secara sama banyak. Kita perlu cari untuk satu bahagian atau untuk seorang itu dapat berapa nilai wang. Jadi sekarang kita akan lihat dengan lebih jelas bagaimana untuk menyelesaikan bahagi atau ayat matematik bahagi melibatkan wang dengan nombor 1 digit terlebih dahulu. Contohnya RM6.084 dibahagi 2, dibahagi oleh 2. Maksudnya duit ini berjumlah RM6.084, kita kena bahagi kepada 2 orang. Jadi seorang akan dapat berapa? Jadi kita akan gunakan bentuk lazim. Kita akan buat rumah seperti ini terlebih dahulu. Kita akan buat garisan. Kemudian di tepi seperti ini. Kemudian kita akan masukkan nilai wang ini terlebih dahulu. Bermula dengan RM. Kemudian diikuti dengan RM6.084. Pastikan kamu masukkan ke semua nombor dengan betul. Jangan tersalah salin. Kemudian barulah kita letak 2 dibahagi oleh 2. Sekarang bagaimana kita nak selesaikan? Untuk operasi bahagi kita juga akan menggunakan sifir seperti operasi darab. Jadi bagaimana kita nak tahu sifir apa yang digunakan? Kita akan lihat kepada nombor selepas operasi bahagi itu nombor apa. Kalau di sini nombornya adalah nombor 2. Jadi kita akan menggunakan sifir 2. Jadi kita akan keluarkan sifir 2. Jadi pastikan sifir ini bermula dari sifar hingga 9 sahaja. Seperti darab juga kita hanya menggunakan daripada sifar hingga 9. Jadi sekarang bagaimana kita nak menyelesaikan? Jadi untuk bahagi kita akan melihat nombor yang berada di dalam rumah. Kita akan mula daripada nombor yang berada di hadapan terlebih dahulu. Jadi di sini ada RM, maka RM kita tulis dahulu di atas. Jadi jawapannya kita akan tulis di bahagian atas rumah. Kita akan tulis jawapannya di atas ini. Jadi RM kita salin sahaja. Kemudian kita akan mula dengan 6. Jadi kita akan bahagi 6 terlebih dahulu. Kita akan bahagi mula dari depan. Sedikit berbeza daripada operasi darab. Kalau bahagi kita lihat daripada depan. Jadi sekarang 6. Jadi kita cari di dalam sifir mana yang hasilnya 6. Kita akan bekerja dari belakang, iaitu kita akan lihat hasil ini dulu. Berbeza dengan darab, jangan keliru. Kalau bahagi kita akan lihat nombor yang berada di belakang ini. Hasil darab. Jadi mana yang 6? Jadi ini 6.
Jadi kita akan ambil 3 sebagai jawapan di atas. Kenapa kita tak ambil 2? Sebab 2 ini memang sudah ada, iaitu ini 2. Jadi yang di tengah ini kita tidak akan ambil, kita akan ambil 3 yang ada di depan. Jadi kita akan letak 3 di atas 6. Jadi 3 darab 2 kita akan dapat 6. Itu cara kita semak. 3 darab 2 kita akan dapat 6. Jadi kita akan tulis semula 6 di bawah. 3, 2, 6. Jadi kita bandingkan 6 dengan 6. Jadi sama. Kemudian kita tolak. Seperti ini kita akan buat garisan. 6 tolak 6 kita akan dapat 0. Jadi cikgu sudah ajar di dalam kelas sebelum ini. Sekiranya 0 kita hanya letak titik sahaja. Maksudnya tiada baki. Maksudnya tiada baki hasil tolak 6 tolak 6 tiada baki. Jadi kita letak titik sahaja. Selepas kita tolak, barulah kita boleh bawa nombor yang seterusnya turun ke bawah. Seperti ini. Jadi sekarang kita akan melihat kepada 0. Jadi kita akan cari di mana 0. Jadi dekat sini di mana 0? Jadi ini. Jadi kita akan ambil jawapan di depan, nombor di depan ini sebagai jawapan di atas. Jadi kita tahu 0 darab 2 kita akan dapat 0. Jadi apabila sudah ada 2 nombor macam ini baru boleh tolak. 0 tolak 0 tiada baki, jadi kita letak titik. Selepas kita tolak, barulah kita boleh bawa nombor seterusnya turun. Ingat, kita hanya boleh bawa 1 nombor sahaja turun. Selepas tolak, barulah kita boleh bawa nombor seterusnya turun. Hanya boleh 1 nombor. Kita tak boleh terus bawa 84 ini turun. Tak boleh. Kita hanya boleh bawa 1 persatu nombor itu turun. Jadi sekarang kita akan bahagi 8. Jadi kita lihat di mana ada 8 hasil darab. Jadi ini. Maka kita akan ambil 4. Kita letak di atas 8. Jadi 4 darab 2 kita akan dapat 8. Jadi apabila sudah ada 2 nombor barulah kita tolak. Kemudian 8 tolak 8 tiada 0. Jadi kita gantikan dengan titik. Sekarang barulah kita bawa 4 turun. Jadi nombor yang di bawah turun itulah kita akan cari. Jadi di mana 4? Jadi ini 4. Maka kita akan ambil 2 ini sebagai jawapan di atas. Jadi 2 darab 2 kita akan dapat 4. Jadi apabila sudah 2 nombor baru kita tolak. 4 tolak 4 bersamaan dengan 0. Jadi kita gantikan dengan titik. Jadi sekarang ada tak lagi nombor yang nak dibawa turun? Tiada, maka selesailah pembahagian kamu. Kalau tiada lagi nombor yang perlu dibawa turun, maka selesailah pembahagian kamu. Dan bagaimana kamu nak semak sama ada kamu telah membahagikan ke semua nombor atau tidak? Kamu pastikan di atas setiap nombor ini ada jawapan. Contohnya 6 atasnya ada 3. 0 ini atasnya ada 0. 8 ini atasnya ada 4. Kemudian 4 ini atasnya ada 2. Jadi setiap nombor ini dia ada jawapan di atas. Setiap nombor ini dia ada jawapan di atas. Maksudnya kamu telah bahagi dengan betul. Maksudnya semua nombor itu telah kamu bahagikan. Jadi jawapannya adalah Rp3.042. Sekiranya murid-murid masih kurang faham, tolong ulang semula video ini. Tengok semula bagaimana cikgu membahagikan soalan atau macam mana cikgu menyelesaikan ayat matematik bahagi ini. Tolong ulang semula, jangan tengok sekali sahaja. Sekarang kita teruskan dengan contoh yang kedua. Diberi ayat matematik bahagi iaitu Rp7.251 dibahagi oleh 3. Jadi sekarang duit ini kita kena bahagikan kepada 3
orang. Jadi duit ini kita kena bahagikan kepada 3 orang. Jadi seorang akan dapat berapa? Jadi kita akan buat rumah terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita akan masukkan nilai wang ini terlebih dahulu. RM7.251 dibahagi oleh 3. Barulah kita letak 3 di luar. Jadi sekarang kita menggunakan sifar apa murid-murid? Alisha, Harifin, boleh bagi tahu cikgu sifar apa yang kita gunakan? Ya, betul. Kita akan menggunakan sifar 3 kerana selepas operasi bahagi ada 3. Jadi kita akan menggunakan sifar 3. Jadi kita keluarkan sifar 3. Jadi ingat, kita hanya menggunakan sifar hingga 9 sahaja. Jadi sekarang kita akan cari yang mana terlebih dahulu. Kita akan mula dengan 7. Sebelum itu, kita salin semula RM ini di atas. Seperti ini. Dan kita akan mula bahagi 7 terlebih dahulu. Jadi kita akan lihat nombor yang pertama terlebih dahulu. Jadi 7. Jadi kita cari, ada tak hasil 7 di sifar ini? Kita cari dekat hujung ini, ada tak 7? Tiada, hanya ada sifar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 dan 27. Tapi 7 tiada. Jadi sekiranya berlaku seperti ini, tiada dalam sifar, maka kamu kena mencari nombor yang paling hampir. Hasil yang paling hampir. Jadi kamu lihat 7 ini dia terletak di antara mana? Kita kena cari 7 itu dia letak di antara mana? Di antara sini kan? Di sini, betul? 6, 7, 8, barulah 9. Jadi 7 ini terletak di antara 6 dengan 9. Jadi, kita kena ambil nombor yang kecil dari 7. Boleh kita ambil 9? Boleh kita ambil 9? Tidak boleh kerana 9 lebih besar dari 7. Jadi, kita ambil 6. Jadi, kita ambil 6. Kenapa kita tak ambil 3? Kerana 7 tidak terletak di antara 3 dengan 6. 7 terletak di antara 6 dengan 9. Jadi kita ambil nombor yang kecil dari 7 iaitu 6. Jadi kita akan ambil 2 sebagai jawapan di atas. Jadi apabila 2 di atas, jadi 2 darab 3 kita akan dapat berapa tadi? Kita akan dapat 6. Bukan kita dapat 7 7 tiada dalam sifar ini. Jadi kita menggunakan 6 kerana 6 yang paling hampir dengan 7 dan kecil daripada 7. Jadi kita akan guna 2, letak di atas. Jadi 2 darab 3, 2 darab 3 akan dapat 6. Jadi kita akan tulis 6 di bawah 7. Jadi kita akan tolak. Jadi 7 tolak 6 kita akan dapat ada baki iaitu 1. Jadi kita tak boleh tulis titik kerana dia ada baki 1. Jadi kita kena letak 1 di bawah dia. 7 tolak 6 akan dapat 1. Jadi ingat setiap kali selesai tolak barulah kita boleh bawa nombor yang seterusnya turun. 2. Kita bawa 2 turun. Jadi sekarang nombor yang kita perlu cari bukannya 2 sahaja, tapi kita kena cari 12. Sebab di sini ada 12. Jadi kita kena tengok ke semua dia. 12, maka kita akan cari. Ada tak 12 di dalam sifar ini? Ada ke tidak? Ada. Yang ini, itu. Ini dia. 12, jadi kita akan ambil 4 untuk letak di atas. Dan kita tahu 4 darab 3 memang bersamaan dengan 12. Jadi kita letak 12 di bawah dan kita tolak. Jadi sekarang 2 tolak 2 kita akan dapat sifar. Jadi kita tulis titik sahaja. 1 tolak 1 pun sifar. Jadi kita akan gantikan dengan titik.
Kalau sifar, kalau hasil tolak itu sifar, jadi kita boleh letak titik. Maksudnya dia tiada baki. Jadi sekarang kita akan bawa turun 5. Jadi sekarang kita lihat 5 sahaja kerana yang lain tadi tiada baki. Kita ganti dengan titik. Jadi kita hanya lihat 5. Jadi kita cari, ada tak 5 di sini? Ada sifar, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Jadi ada tak 5? Jadi tiada 5. Jadi kita guna balik konsep yang tadi. Kita cari 5 itu terletak di antara mana? Jadi 5 terletak di antara 3 dan 6. Jadi 5 terletak di antara 3 dan 6. Kalau kita kira 3, 4, 5, 6. Jadi 5 itu terletak di antara 3 dengan 6. Jadi kita ambil yang mana satu? Kita ambil yang lebih kecil daripada 5, iaitu kita akan ambil 3. Jangan ambil 6 sebab 6 lebih besar daripada 5. Jadi kita ambil 3. Jadi kita akan guna 1 sebagai jawapan di atas. Jadi 1 darab 3 kita akan dapat 3. 1 darab 3 akan dapat 3. Jadi kita akan tulis 3 di bawah 5. Dan kita tolak. Apabila ada 2 nombor, barulah kita boleh tolak. 5 tolak 3 kita akan dapat baki 2. Jadi kita tak boleh tulis titik kerana 5 tolak 3 bukan bersamaan sifar. 5 tolak 3 bersamaan dengan 2. Jadi sekarang setelah tolak barulah kita boleh bawa nombor yang seterusnya turun. Jadi sekarang nombor yang kita bahagi adalah 21. Jadi kita cari ada tak 21 dalam sifar? Ada ke tidak? Ya, ada. Jadi kita boleh terus ambil 21 dan kita ambil 7. Kenapa kita tak ambil 3? Sebab 3 memang sudah ada di sini. Ini 3. Jadi kita tak ambil 3. Jadi kita ambil 7. Jadi letak di atas. Jadi 7 darab 3 memang dapat 21. Jadi kita tolak dan gariskan. Jadi kita tolak satu persatu. 1 tolak 1 kita akan dapat sifar. Jadi kita gantikan dengan titik. 2 tolak 2 pun bersamaan dengan sifar. Jadi kita gantikan dengan titik. Jadi ada tak lagi nombor yang perlu dibawa turun? Tiada. Jadi kalau sudah tiada nombor untuk dibawa turun, maksudnya sudah selesailah pembahagian kamu. Dan kamu semak semula, adakah semua nombor sudah dibahagi? Pastikan setiap nombor ini di atasnya ada jawapan. 7 ada 2, 4, 2 ada 4 di atas, 5 ada 1 di atas, 1 ini ada 7. Jadi semua nombor ini sudah ada jawapan di atas. Jadi selesailah pembahagian kamu, maka seorang akan dapat 2.417 ringgit. Jadi itulah jawapannya. Jadi tolong murid-murid sekiranya kurang faham, tolong ulang semula video ini. Sekiranya semasa kamu membuat latihan nanti, cikgu dapati kamu banyak membuat kesilapan, maksudnya kamu tidak menonton video ini, kamu tidak cuba memahami video ini. Jadi tolong ulang dan tonton banyak kali sehingga kamu faham langkah yang ditunjukkan. Baiklah murid-murid, sekarang kita teruskan dengan contoh yang ketiga. Diberi ayat matematik bahagi seperti ini. RM43.50 dibahagi oleh 5. Jadi kita akan masukkan ke dalam rumah menggunakan bentuk lazim bahagi seperti ini. Kemudian kita masukkan nilai wang RM43.50 sen. Jadi kita akan masukkan RM43.50 dibahagi oleh 5. Jadi kita akan menggunakan sifar apa? Wani
Florisa, Welester, Merima, boleh bagi tahu cikgu. Hafizi, kita akan menggunakan sifir apa? Kita perlu mengeluarkan sifir apa? Ya, betul. Kita akan mengeluarkan sifir 5. Jadi sekarang kita tulis dulu RM di atas seperti ini. Kemudian kita akan bahagi bermula dengan nombor apa terlebih dahulu, Hafizi? Ya, betul. Kita akan membahagi bermula dengan nombor 4 terlebih dahulu. Jadi pastikan kamu mula dengan nombor yang berada di hadapan sekali, iaitu 4. Jadi sekarang kita cari dalam sifir, ada tak 4 pada hasil darab sifir? Di belakang ini ada tak 4? Tiada. Hanya ada sifar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Jadi tiada 4. Jadi kita akan cari 4 itu terletak di antara mana? Adakah terletak di antara 5 dengan 10? Tidak. 4 terletak di antara sifar dengan 5. Cuba kamu sebut 1 hingga 5. Sifar hingga 5. Sifar 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 itu terletak di antara sifar hingga 5. Kalau 5 hingga 10 ada 4 kah? Coba kamu kira. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tiada. Kerana 4 terletak sebelum 5. Jadi dia terletak di antara sifar dengan 5. Jadi kita akan menggunakan nombor yang mana satu, hasil darab yang mana satu. Kita akan menggunakan sifar kerana sifar lebih kecil dari 4. Kita tak boleh ambil 5. Kalau ambil 5, kita tak boleh tolak nanti sebab besar dari 4. Jadi kita akan guna sifar sebagai jawapan. Jadi sifar, maka di depan ini yang kita ambil untuk jawapan di atas. Jadi sifar darab 5, sifar darab 5 kita akan dapat sifar kan. Jadi kita akan tulis di bawah 4 sifar tolak. Maka 4 tolak sifar kita akan dapat 4. Dia ada baki 4. Selepas tolak barulah kita bawa nombor yang seterusnya turun. Jadi sekarang kita akan lihat kepada 43. Sebab dia ada 2 nombor di sini, jadi 43. Kita lihat, kita cari. Ada tak 43 dalam sifir ini? Sifar 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Jadi, ada tak? Tiada. Jadi, kita kena cari. 43 terletak di antara mana? Di antara 40 hingga 45. Jadi 43 terletak di antara 40 hingga 45. Jadi kita ambil yang mana satu? Kita akan ambil yang lebih kecil daripada 43, iaitu 40. Jadi kita akan ambil 8 sebagai jawapan di atas. Jadi 8 darab 5 akan dapat 40. Jadi 40 kita tulis di bawah 43. Tolak. Jadi 3 tolak sifar akan dapat 3. 4 tolak 4 akan dapat sifar. Jadi kita letak titik sebagai ganti untuk sifar. Jadi barulah kita bawa 5 turun. Jadi untuk soalan ini ada perpuluhan. Jadi kita tak perlu hiraukan perpuluhan ini. Kita bahagi macam biasa, macam nombor pada contoh soalan 1 dan 2 tadi. Anggap perpuluhan ini tiada. Jadi kita bawa saja 5 terus ke bawah. Perpuluhan ini kita tak perlu hiraukan. Kita tak perlu pedulikan. Kita hanya bawa nombor sahaja turun. Perpuluhan ini tak perlu bawa turun. Kita bawa nombor sahaja. Jadi sekarang kita akan bahagi 35. Jadi kita cari ada tak 35 dalam sifir. Jadi ada 35. Jadi kita boleh terus ambil. Jadi kita ambil 7. Maka 7 kita letak di atas 5.
Jadi 7 darab 5 memang kita dapat 35. Jadi kita tulis 35 di sini, tolak. Jadi kita tolak 5 tolak 5, kita akan dapat sifar. Jadi kita gantikan dengan titik. 3 tolak 3 kita akan dapat sifar. Jadi kita pun gantikan dengan titik. Sekarang kita akan bawa nombor yang seterusnya turun. Jadi kita hanya bahagi sifar sahaja. Jadi ada tak sifar? Ada, ini. Jadi kita boleh guna semula. Jadi sifar ini kita boleh guna berulang kali. Tak semestinya kalau ini sudah diguna. Contohnya sifar tadi kita dah guna untuk yang bahagi 4 tadi. Tapi kita boleh gunakan semula. Jadi ini sifar. Kita ambil semula sifar, kita ambil yang sifar di depan, letak di atas. Jadi sifar darab 5 kita akan dapat sifar semula. Jadi kita tolak. Jadi sifar tolak sifar memang dapat sifar. Jadi kita gantikan dengan titik. Jadi sekarang tiada lagi nombor yang perlu dibawa turun. Jadi selesailah pembahagian kamu. Dan jangan lupa titik perpuluhan tadi kamu kena tulis sama baris. Jadi maksudnya perpuluhan kamu berada di sini. Pastikan sama baris kamu bawa dia. Jadi perpuluhan kamu berada di sini. Jadi pastikan setiap atas nombor itu ada jawapan. Jadi ini jawapannya sifar 38 di atas, titik perpuluhan sudah disalin. 5 atasnya ada 7, sifar ini atasnya ada sifar. Jadi semua nombor di atasnya sudah ada jawapan. Maka kamu boleh tuliskan jawapan 8 yaitu RM8.70. Jadi sekiranya depan ini ada sifar, jadi sifar ini tak perlu ditulis. Kamu bermula dengan 8 terus sebab sifar di depan tiada nilai. Jadi seorang akan dapat RM8.70. Jadi itulah jawapannya. Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk mencuba. Jadi setelah murid-murid memahami setiap langkah yang ditunjukkan, barulah murid-murid boleh jawab soalan ini. Sekiranya masih kurang faham, tolong ulang semula, tengok balik video pengajaran ini. Cikgu tak nak menyemak langkah kerja seperti kamu tidak pernah menonton video ini. Sekiranya kamu sudah menonton video ini dan sudah faham langkah kerja, maka langkah yang kamu buat pun akan betul. Penyelesaian yang kamu tulis pun akan betul. Jadi tolong ulang video ini sekiranya masih kurang faham. Jadi setelah itu barulah kamu jawab 5 soalan pada buku aktiviti matematik muka surat 84. Kamu hanya perlu jawab soalan A, B, C, D dan G. Sebab kita hanya pelajari kemahiran ini pada hari ini, iaitu membahagi dengan nombor 1 digit. Yang bahagi 10, 100, 1000 kita belum belajar pada hari ini. Jadi hari ini kamu hanya buat 5 soalan ini sahaja, A, B, C, D dan G. Setelah itu tunjukkan langkah kerja dengan kemas dan ambil gambar dengan jelas, barulah hantar kepada cikgu untuk disemak. Sekiranya terdapat sebarang masalah, tolong beritahu cikgu dengan cepat. Dan sekiranya ada masalah dalam melakukan atau menyelesaikan latihan ini, kamu pun boleh hubungi cikgu. Jadi setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih.